Kejuaraan Petronas Malaysian Cup Rig 2022 kini masuk pusingan ke-8 dengan Litau Tangkak Johor menjadi destinasi sebelum ke Lita Sepang Selatan dan Lita Batu Kawan untuk penamat musim ini. Seperti kebiasaan, topik hangat yang menjadi bualan ramai di Pedok Cup Rig apabila menghampiri penghujung musim semestinya mengenai persaingan merebut kejuaraan keseluruhan dan pelumba mana yang menjadi rebutan bagi mengisi slot pasukan-pasukan di musim hadapan. Di tangkap ini juga, bakal menyaksikan potensi untuk kejuaraan ditentukan bagi dua kategori satu pengeluar Yamaha iaitu Yamaha Petronas Super Series dan juga Ion Credit Service Yamaha MVX Challenge. Kategori Yamaha Petronas Super Series menyaksikan pelumba kelahiran Melaka Muhammad Adiputra Soekarno bersinar dan menjadi nama yang disebut-sebut bakal menggegarkan kejuaraan Cup Rig apabila beliau memenangi 6 daripada 7 perlumbaan setakat ini dengan hanya pusingan 1 menjadi satu-satunya perlumbaan yang beliau gagal untuk menang. Dengan selesa mengumpul 170 mata, Adiputra Soekarno kini hanya memerlukan 3 mata sahaja lagi untuk mengesahkan mahkota kejuaraan Yamaha Petronas Super Series musim 2022 ini. Dari lajang 4. Saya lajang 4, time tu saya main motor kecil dulu. Saya main motor kecil waktu tu main KBS punya program. Saya tengok ada kaprik tu, saya minat, saya tunggu saya punya umur sampai dah cukup umur baru saya dapat masuk ini. Family ada juga support juga dalam ni. Dia juga cakap cuba yang terbaik lah. Ramai juga tak sangka saya main motor. Agak mencabar juga kali ni, ramai juga yang power. Saya cuba yang terbaik lah. Dan kali ni ada juga tertekan 170. Kalau saya dapat overall ni, saya doa ada tim nak ambil. Tim kalau ambil pun alhamdulillah, tak susah ibu bapa lah. Saya nak hadiahkan untuk ibu bapa saya. Impian saya untuk main ke peringkat lebih tinggi sampai ke MotoGP. Kita tangkap ni agak agresif lah juga, kona-kona dia kecil. Saya akan cuba yang terbaik lah dekat track tangkap ni. Saya takkan terlebih overshoot. Saya nak genggam championship dekat tangkap juga. Kategori Ion Credit Yamaha MVX Challenge juga tidak kurang hangat apabila seorang lagi pemata dari Kuala Selangor, Aras Tsunami Kamarudin juga mendominasi persaingan di kategori ini. Beliau memenangi 5 daripada 7 perlumbaan dan ketika ini jauh meninggalkan pelumba yang lain dalam kedudukan keseluruhan. Lebih menarik lagi, di pusingan ke-8 ini, Aras Tsunami mendapat peluang menunjukkan kebolehan apabila beliau juga bakal membuat penampilan di kategori Wira KBS bersama pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing sebagai percubaan bagi baki 3 pusingan tahun ini. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk round 8 ni untuk tinggikan lagi saya punya kedudukan poin dalam kategori MVX ni. Walaupun mata saya dah jauh, poin saya dah jauh, saya akan tetap buat yang terbaik ya untuk tingkatkan mata MVX ni. Round ni saya dapat peluang untuk bawa Gentra 31 untuk test motornya. Tapi saya akan buat yang terbaik ya. Takat ni saya bawa motor okey je, cuma kena tingkatkan dari segi riding, fitness. Saingan dalam kategori MVX ni agak apa sikit lah. Cuma tapi tak apa sangat pun sebab rider-rider pun baru-baru lagi. Agak struggle sikit untuk bawa 31 Racing punya sebab dia ada gear. Ini motor MVX tak ada gear, cuma ulas je. Kita kena tunjukkan bakat lah. Perasaan saya agak relax je lah sebab poin pun dah apa ni juga. Mana untuk dapatkan champion MVX ni untuk tingkatkan saya punya potensi lah untuk naik ke kategori yang lagi tinggi-tinggi. Yang champion ni untuk dorang semua yang support saya dari kampung datang tengok saya, mak ayah. Terima kasih juga kepada sepupu saya untuk kerana support saya datang jauh-jauh untuk tengok saya berlumba. Sementara itu, cerita berlainan buat satu lagi kategori satu pengeluar Honda Dash 125 Challenge.
Perebutan kejuaraan keseluruhan masih lagi terbuka, namun dua pelumba yang berada di kedudukan teratas, Danish Abdul Rahman dan Amrin Haziq Johan, masing-masing dibezakan hanya 15 mata. Amrin Haziq Johan yang selesa mendahului kedudukan keseluruhan di separuh pertama musim ini dipintas oleh Danish Abdul Rahman apabila beliau gagal menamatkan perlumbaan di pusingan ke-6 dan ke-7. Pengalaman saya dah berlumba sekarang ni, termasuk tahun ni saya dah berlumba selama 6 tahun dari mula sampailah sekarang. Saya start berlumba kerana saya minat dalam mencuburi bidang pemotoran ni bila tengok MotoGP. So saya pun minta tolong dari ayah untuk register dalam perlumbaan Malaysian Cup Prix Honda Dash Monument Race ni. Sekarang ni kita lihat di awal tahun sehingga round 6 saya mendahului Honda Dash Monument Race ni, tetapi sewaktu race yang pusingan ke-6 dan juga 7 saya mengalami insiden dan itu menyebabkan saya punya overall standing jatuh. Saya berada di overall nombor 2 ni kerana mistake dari saya juga. Insiden dan juga pressure yang saya alami menyebabkan saya jatuh dan tidak konsisten dengan perlumbaan saya. Saya lebih selesa bila mendahului perlumbaan sebab sebelum ni kita tengok saya dapat gapkan rider lain agak jauh juga, tapi tidak ada rezeki. Saya telah dipintas di overall nombor 1. Ini tahun yang kedua saya dengan Honda Dash. Banyak pengalaman yang saya dah dapat. Saya akan cuba 3 round yang terakhir ini dan saya tidak akan melepaskan peluang untuk menjadi juara pada tahun ini. Rasa gemetar jugalah sebab dah nak dekat akhir-akhir overall kan. Training selalu bersaing dengan abang-abang yang dah atas-atas kan. Training abang-abang tu. Saya mendahului overall nombor 1 sekarang agak gemetar jugalah sebab nak kekalkan overall nombor 1 tu agak susah juga. Di situ saya kekalkan kedudukan saya. Last race kat Tangkak ni saya dapat nombor 2 lah. Tapi dekat track Tangkak ni pun saya selesa. Saya suka track ni dan memang lagi satu track ni memang saya punya favourite lah. Saya baru 14 tahun sekarang ni. Dengan 14 tahun sekarang ni saya harap kalau overall saya dapat pergi lebih jauh. Tak dapat pun saya akan pergi lebih jauh lagi ataupun saya cuba lebih tahun depan. Bagi saya Amrin ni pelumba yang agak licik jugalah sebab dia pun macam pengalaman dia lebih bagus lah daripada saya. Dan saya berlumba dengan dia pun agak susah juga nak kejar dia. Tu kadang-kadang adalah juga tapi jarang-jarang lah. Saya rasa kalau macam gitu antara salah seorang lah. Kalau salah seorang tu rasa macam tak apa, biarkan je dia salah seorang lah. Walaupun kita orang fight kat dalam track, tapi kita orang kat luar tak pernah bergaduh lah. Sama-sama menang pun Danish akan cuba yang terbaik. Kategori satu pengeluar sentiasa menyajikan aksi yang terbaik dari pelumba-pelumba muda selari dengan kepentingan kategori ini dalam ekosistem kejuaraan Capri. Adakah Adiputra Soekarno dan Aras Tsunami akan mengesahkan kejuaraan lebih awal di pusingan ini? Bagaimana pula pengakhiran bagi perebutan kejuaraan keseluruhan kategori Honda Dash 125 Challenge? Ayuh kita terus saja menyaksikan sorotan perlumbaan di pusingan ke-8 dari Lita Tangkak, Johor. Lepaskan sekarang untuk sebelum nombor 6 telah meluru laju ke depan Adiputra yang cuba untuk mendapatkan tempat yang pertama hold shot menuju ke selektor pertama. Dia berjaya lepas di hadapan untuk mendahului perlumbaan sekarang ini. Nombor 4 berada di belakang di tempat yang keempat dan sekarang Adi akan cuba untuk mengejar Adiputra Soekarno yang bermula dengan terbaik menuntut laju di hadapan, berikan cabaran di belakangnya. Ada Syakir, tak salah saya, nombor 8 yang berada di belakang, tapi nombor 6 adalah Adiputra Soekarno yang bermula dengan baik menuju laju.
untuk mendahului lain-lain pelumba. Ia sedar bahawa perlu menempatkan kedudukan yang terbaik kerana dalam kelompok yang besar, lita yang kecil perlu mengelak dari berlaku sebarang pelanggaran. Namun setakat ini masih dalam kedudukan yang terbaik untuk semua pelumba walaupun diketuai oleh nombor 6 ini. Ya, jam start untuk pelumba nombor 8 yang Muhammad Al-Shakir Zufairi yang berada di tempat yang kedua sekarang. Jadi dia akan dikenakan penalti kerana jam start. Di belakangnya Ahmad Ikram Danish dan Adib Arsyad di tempat yang keempat. Pada kedudukan sekarang ini memang peluang ceram untuk Adi Putra Soekarno bergelar juara bagi musim ini. Kerana dia berada di depan pendahulu dan tidak ada dakwi lagi untuk dia berada di menjadi juara jika dia berada di paling depan. Kerana Adib perlu untuk berada di depan Adi Putra Soekarno dengan kelebihan 3 mata untuk membawa persaingan ini ke pusingan yang ke-9. Perlu menggunakan peluang untuk memberikan saingan, memberikan asakan kepada Adi Putra Soekarno. Masih ada peluang untuk Shakir, Ikram dan juga Adib Arsyad. Kalau dilihat kerana ada mereka dekat taklah begitu jauh, namun seorang pelumba yang terjatuh nombor 29 iaitu Arfan Ashraf. Ya. Arfan Ashraf tadi dan sekarang pada kedudukan di kumpulan di hadapan kelompok hadapan ini telah pun naik tempat yang ketiga. Itu adalah Adib Arsyad. Adib Arsyad yang berjaya membaiki kedudukannya sekarang tempat yang ketiga dan pelumba di hadapannya. Dan ini akan memberikan dia tidak memberikan kelebihan kepada Adib untuk mempertahankan kedudukan ini dan menjaga pelumba di belakangnya dan pada masa yang sama cuba untuk mengejar Adi Putra. Adib perlu tenang, perlu fokus untuk melepasi 2 selekor yang penting sebelum menuju selekor yang ke-7 ini. Ya, dan kita lihatkan dengan tenang sekarang. Dan perhatikan, sementara lagi dia akan lalu di hadapan grandstand untuk boleh selamat saya katakan sekarang ini juara bagi Yamaha Petronas Super Series di litar tangkap dan juga untuk musim 2022. Muhammad Adi Putra Soekarno yang sampai dengan kelebihan 24 saat di hadapan memenangi perlombaan ini dan bergelar juara 2022. Perlu mengikuti rapat, tidak membiarkan Arash untuk mendahului lebih jauh. Permulaan saingan yang begitu sengit. Syazurin begitu rapat, begitu juga dengan mengambil selekor yang pertama. Perlu lebih berhati-hati, tidak ada sebarang pelanggaran. Itu yang lebih penting untuk lebih selamat kepada semua pelumba ini di hadapan. 3 pelumba di hadapan, di mana kedudukan Aras Tsunami sudah pun ditolak ataupun berada dalam kelompok yang kedua di hadapan ini diketuai oleh Ryan Kardani. Menuju selekor yang ketiga. Rapat dan ramai. Di tempat yang kedua di sini Almi kita lihat ialah Syazurin. Jadi dengan keadaan cuaca begini, litar yang basah, jadi mereka agak basah. Nombor 5 yang terkeluar dari perlumbaan. Dan tadi saya katakan dengan keadaan litar begini, memang mereka agak berhati-hati sedikitlah, tidak mahu untuk melakukan sebarang kesilapan, terutama bagi arah Tsunami kerana dia mahu gelaran juara di sini, jadi dia akan berhati-hati. Cuma kita lihat di mana pelumba yang boleh mencabar kedudukan nombor 2 berada di tempat yang ke-6, nombor 10 di tempat yang ketiga sekarang ni. Aras Tsunami berada di tempat yang ke-4 tadi, dan dia menggunakan jentera nombor 3. Tapi masa ini nampaknya Ahmad Shakir pun jauh di belakang dan juga Fazil Farouk berada di tempat yang ketiga. Memang kelebihan kepada Aras Tsunami. Sekarang bergantung mereka dengan perlumbaan kerana kita ada lagi 5 pusingan untuk tamatkan dan kerana hujan masih lagi di litar ini dan litar masih lagi basah, mereka perlu berhati-hati. Fazil yang tahu dia cuba untuk berada di depan dan mengejar dan memintas naik tempat yang ketiga. Kita tahu kelebihan Arash, kalau dia di depan, inilah yang berlaku. Dia akan terus menjarakkan kedudukan. Jadi Rai Kardani tadi tanpa melepaskan peluang yang cukup besar. Dia sudah pun ketinggalan dan menyaksikan perebutan itu sudah pun berubah. Bukan hanya terarah kepada kedudukan pertama, tetapi kedudukan yang kedua akan menjadi perebutan di antara Rai Kardani, Fazil Farouk. Dengan tempoh masa yang semakin singkat untuk Shakir, dia perlu mengubah kedudukan sebagaimana Harmi jelaskan untuk perebutan saingan kepada Aras Tsunami yang begitu tenang, begitu selesa di hadapan ini. Ya, 25 mata lagi menjadikan kedudukan 183 dan pada itu memang saya rasa sudah pun sah jadi milik Aras Tsunami gelaran juara bagi
musim 2022 untuk Ion Credit Service Yamaha. Kemenangan yang ke-6 bagi musim ini untuk dia bergelar juara keseluruhan. Kadar perbezaan kalau ikutkan kiraan saya, kelebihan 82 mata di hadapan, tapi kita nantikan di keputusan selepas tamat ini di mana Aras Tsunami berjaya menangi perlumbaan. Ini dia fan club untuk Aras Tsunami, Tanjung Karang Rider yang berjaya untuk berada di tempat yang pertama. Kedua Fazil Farooq, ketiga Syahzurin Ki Absyah dengan Syakir Zufairi tempat keempat, 5 Ahmad Syakir Abdullah. Kita saksikan di petak pertama terlebih dahulu, Syamil Amsyah kedua, Farid Hakimi petak ketiga, Farish Iqmal, Khairul Ilyas. Petak keempat Aziz Hakimi Kamaluddin, petak kelima Muhammad Adam Michael Jah, petak yang keenam Muhammad Dennis Aiman Zamrul. So Honda Yam Racing dan Honda KC Racing. Petak kedua dan ketiga mereka dilepaskan sekarang. Permulaan bagaimana kita lihatkan nombor 31 meluncur laju untuk masuk di bahagian dalam dari dua untuk berada di hadapan mendahului di awal perlumbaan. Itu mungkin Farid Hakimi atau bukan Farid Hakimi, kerana Farid Hakimi berada dalam perlumbaan tempat yang ketiga sekarang ini pada kedudukan Farid Syamil Amsyah dengan Faris Iqmal 1 dan 2 dengan Farid Hakimi bermula dari petak yang kedua, sekarang berada di tempat yang ketiga. 3 pelumba ini di hadapan mereka begitu rapat, dan di belakang ada 2 lagi pelumba TT1 Racing yang terus mengikuti Farid Hakimi. Di belakang itu ialah Adam Haikal Jaha, dan kita perhatikan di depan ini 3 pelumba. Syamil yang membiarkan ataupun memberi ruang kepada Farish Iqmal yang mendahului seketika di belakang kekal tempat yang ketiga, iaitu Farid Hakimi. Ya, masih lagi rapat kedudukan dan kedudukan keseluruhan sekarang Syamil Amsyah yang berada di tempat yang bukan paling baik, kerana di tempat yang ketiga dan keempat ada Michael Jaha dan Dennis Aiman Zamrul berada di belakang. Tapi kita lihatkan Farish Iqmal dan juga Farid Hakimi memberikan cabaran untuk memenangi perlombaan di sini. Akan rapat kedudukan 3 pelumba di hadapan dengan Syamil Amsyah, walaupun dia mendahului tapi belum lagi pada keadaan yang selesa. 2 pelumba mengikuti rapat di belakangnya, Farid Iqmal dan juga Farid Hakimi. Farid Iqmal, Farid Hakimi mempunyai ruang dan juga peluang, walaupun Syamil sedang berada. Kita lihat dari bahagian dalam, Farish masuk dan berjaya meminta seketika. Begitu juga Farid Hakimi tidak akan berani. Kita lihat hampir tadi langgar kedua pelumba, tapi dari bahagian dalam masuk kembali itu adalah Farid Hakimi yang sekarang ini berada di tempat yang kedua. Farid Hakimi melepasi Syamil Amsyah, dan sekarang Syamil Amsyah tempat yang ketiga, ada Michael Jah tempat yang keempat, 5 Dennis Aiman Zamrul. Perebutan tempat 1 dan 2 keseluruhan di antara 2 pelumba memberikan saingan. Yang memerhatikan Farid Hakimi yang sekarang mengikuti Farish Iqmal, Khairul Ilyas, tapi dia dicabar oleh Syamil Amsyah. Sekarang semakin rapat di belakang Farid Hakimi. Tapi kedudukan makin rapat saya katakan, tapi 1, 2, 3, 4, 5 ini masih lagi rapat kedudukan mereka. Dan pada perlumbaan di litar tangkap ini kedudukan yang masih lagi boleh untuk memintas. Kita ada baki 9 pusingan perlumbaan lagi, dan Farish Iqmal, Khairul Ilyas mempertahankan kedudukan di hadapan, tapi dipisahkan kurang dari 1 saat di belakang Farid Hakimi. Dan dia adalah masuk, sampai Amsyah masuk dari bahagian luar, tapi kembali dapat dirampas oleh Farid Hakimi yang melakukan slingshot untuk dia berada di tempat yang kedua kekal. Dalam keadaan yang memberikan saingan. Harga itu Syamil. Saya rasa itu Syamil mungkin. Kita lihat pada nombor nanti. Ini saya menyaksikan bagaimana kedudukan. Saya rasa Syamil atau tidak nombor di belakang. Kita akan lihat nombor 33. Ya, Syamil yang tadi. Ada Michael Jaha. Dalam kedudukan keseluruhan, kelebihan pada Haikal Jaha sekarang tempat yang ketiga, kerana Syamil yang terbabas tadi. Dengan siasat sekarang melibatkan Syamil Amsyah dan Farid Hakimi nombor 69, tapi pada perlumbaan kita berikan tumpuan pada perlumbaan terlebih dahulu dengan Farish Iqmal, Farid Hakimi dan ada Michael Jaha 1, 2 dan 3. Kita terpaksa melupakan Syamil Amsyah dari persaingan sudah pun berbeza, membabitkan 3 pelumba, Farid Iqmal, Farid Hakimi dan juga Adam Haikal. Pada kedudukan yang masih berpeluang untuk Farid Hakimi dan juga Adam Haikal untuk mengejar kedudukan Farish Iqmal. Yang penting mereka tidak boleh membiarkan Farish Iqmal terlalu jauh mendahului di hadapan ketika ini. Ya, itu yang cuba dilakukan. Jika tidak nanti dia akan ada kelebihan untuk berada di hadapan. Sekarang ini ketiga-tiga pelumba di hadapan ini dalam kedudukan
masih stabil dan juga perlu mengawal emosi mereka, terutamanya Farid Hakimi, kerana kalau sebelum ini Syami Hamsyah sentiasa mengasak di selekoh yang ke-7 dan selekoh yang ke-9, selekoh terakhir. Dan di sini kita lihat dari bahagian dalam, Adam Haikal sudah pun masuk memintas kedudukan Farid Hakimi. Jadi dia perlu berhati-hati pada pusingan-pusingan berikutnya menuju penghujung nanti, kerana kegemaran pelumba-lumba 31 Racing, mereka akan mengambil peluang di selekoh 7 dan selekoh 9. Farid Hakimi dan Faris Iqmal terus di depan dengan 2 saat meninggalkan kedua-dua pelumba ini. Peningkatan yang begitu jelas ditampilkan Faris Iqmal selepas dia menjadi naib juara di pusingan yang ke-7 lalu. Jadi persaingan masih ada ruang untuk Farid Hakimi. Dia sentiasa mengekori Adam Haikal. Persaingan terarah, kedudukan penentuan tempat kedua nanti terarah kepada dua pelumba ini, Adam Haikal, Farid Hakimi. Ya, kerana sekarang dan sepanjang musim ini 7 pusingan perlumbaan, kemenangan semuanya milik pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Di antara 3 pelumba, Syamil Hamsyah, Adam Haikal Jaha dan Danish Aiman Zamrul. Dan ini kalau pada Faris Iqmal, Karl Ilyas akan memecah penguasaan oleh pasukan 31 Racing kerana daripada jauh di depan. Walaupun kita ada lagi baki 3 pusingan perlumbaan, tapi tumpuan diberikan kepada Adam Haikal Jaha dan Farid Hakimi sekarang ini. Perebutan kedua pelumba masih lagi rapat kedudukan. Farid Hakimi yang tidak berputus asa, tidak memberikan masih lagi. Perlu melepasi Adam Haikal yang masih konsisten, masih lagi keadaan yang terkawal. Dia mampu untuk mengawal emosinya, terutamanya 2 selekoh yang penting menuju selekoh yang ke-7. Di sini kita akan perhatikan apakah akan ada tindakan, adakah reaksi daripada Farid Hakimi. Tidak, agak ada jauh Ya, di sini. ada jarak antara kedua-dua pelumba ini. Kita masuk ke pusingan terakhir selepas ini dengan Faris Iqmal semakin jelas, semakin cerah peluang dia untuk memecahkan penguasaan pasukan 31 Racing untuk mencatat rekod bersih 100% sepanjang musim 2022. Kerana dia jauh di depan sekarang 22 saat menoleh ke belakang sini, melihat di mana kedudukan Adam Haikal Jaha dan juga Farid Hakimi. Dan kedua pelumba ini yang rapat kedudukan mereka di pusingan yang terakhir. Farid Hakimi cuba untuk merapatkan tempat yang kedua, tapi Adam Haikal Jaha kekal dapat mempertahankan kedudukan dengan begitu baik sekali menutup ruang sejak sampai di selekoh. Mereka menuju 2 selekoh penting sebelum selekoh yang ke-7. Farid Hakimi, ini peluang. Dia perlu memberikan tentangan sekiranya mahu memintas kedudukan Adam Haikal. Selekoh 7, rapat tapi tak berjaya. Adam bijak mengawal kedudukan ini, namun Faris yang semakin selesa. Selekoh terakhir, selekoh 9, yang dilihat akan dikuasai oleh Faris Iqmal menamatkan perlumbaan pusingan yang ke-8 untuk menjadi juara. Tapi kedudukan yang kedua menjadi milik Adam Haikal dan Farid Hakimi buat pertama kali di podium di tempat yang ketiga di tangkak ini. Saksikan podium bagi Wira KBS akhir. Muhammad Faris Iqmal, Karl Ilyas, Muhammad Adam Haikal Jaha dan Muhammad Farid Hakimi, Farid Zazli.